أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya dapat bersama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipertemukan kita lagi sekali pada bulan ini sebagai kuliah ganti kepada kuliah yang sepatutnya berjalan pada 20 hari bulan Ahad hadapan. Tetapi saya pada hari yang tersebut ada kursus di Kuala Lumpur, jadi saya berbincang dengan pihak jawatan kuasa yang adalah setiausaha, dan alhamdulillah menetapkan tarikh pada malam ini bagi menggantikan kuliah subuh 20 hari bulan Ahad yang nak datang ni. Jadi seperti sedia maklum juga, kita akan menyambung kembali kuliah kita pada muka surat 20, yang inilah pada perenggan yang paling bawah, maka sayugianya. Maka sayugianya, yaknilah daripada hadis yang kita bacakan sebelum ini, iaitulah hadis berkenaan dengan perbuatan yang kelihatan seperti dunia, tetapi asbab niat yang baik kerana Allah, maka ia dikira-kira sebagai amalan akhirat. Adapun amalan yang nampak ataupun keterlihatannya seperti amalan akhirat, namun asbab niatnya yang tidak baik, lalu ia menjadilah amalan dunia yang sia-sia. Bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, jadi bila mana kita ada niat, pasang satu niat untuk berbuat suatu amal, dan amal tu adalah amal yang baik, maka apabila menghadir akan niat, maka diniat akan dia dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaknilah dengan kemuliaan Allah, dinisbahkan amalan yang tersebut. Kerana niat itu adalah kepala bagi segala amal. Bagi segala jenis amalan, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, niat itu adalah kepalanya, iaitu asalnya, dan yang lain dibinakan atasnya barang siapa yang membukakan atas dirinya penat kebajikan. Jadi bila mana dipenatkan akan kita dengan amalan-amalan yang baik beserta dengan asalnya niat juga yang baik-baik, maka penat di atas kebajikan kita itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya 70 penat kepada petunjuk. Contohnya, kita katakanlah berniaga, kita pula berniaga dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan macam kedai mamak yang saya cerita minggu lepas tu lah. Kedai mamak, dia bismillah, Allah, Muhammad apa semua, hanya untuk mengelabui dan mengamburi orang. Nampak macam amalan agama, tapi sebenarnya niat asal dia adalah semata-mata untuk orang lihat ini adalah kedai orang Islam. Bila mana kita semak, lah bukan kedai orang yang dijalankan secara operasinya oleh orang Islam, hanya pemiliknya sahaja orang Islam. Kalau di belah Pulau Pinang, lagi banyak. Rupa-rupanya nama syarikat Abdul Rahman Sendian Berhad, dia punya pemilik dia Mutu Sami. Tu pun banyak juga kalau di belah-belah Pulau Pinang. Jadi yang nampak macam aneh-aneh tu, tu mamak yang palsu, bukan mamak Islam, dia mamak tiruan. Maka dia yang letak tu tidak menjadikan faedah pada dia dan mudarat pada kita. Tapi kalau dia ikhlas untuk berniaga kerana Allah Ta'ala, contohnya apa dia?
Tuan-tuan tahu tak taukir kepada ayam bismi? Taukir ayam bismi yang jual ayam bismi itulah. Ayam dia memang agak mahal sikit daripada ayam kita beli kat pasar tu. Dia nama dia ayam bismi. Dia belah-belah utara terkenal lah ambil produk-produk dia. Nah, asbab keikhlasan dia dapat meniaga, kita dapat melihat betapa banyak Allah Ta'ala lorongkan dia penat. Tapi penat yang Allah Ta'ala lorongkan dia, ada banyak lorong-lorong yang mampu menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah. Yaknilah lorong perniagaan tu. Nak lorong perniagaan ini, dan yang terbaru, dia buka satu kedai makan. Kita kalau buka kedai makan, kita nak untung lah. Tapi tak, nama kedai makan dia adalah kedai makan free. Tu nama kedai dia, besar-besar dia letak, kedai makan free. Kalau saya nampak confirm singgahnya. Dia buka kedai tu, siapa nak datang makan secara percuma. Tu kedai makan yang dia buka. Jadi itu adalah asbab daripada amal yang dia buat. Nampak macam dunia kan? Nampak berniaga ayam, nampak macam dunia. Tapi ikhlas dia kerana Allah Ta'ala dalam perniagaan, ya, mengamal pula konsep perniagaan patuh syariah. Jadi Allah Ta'ala buka dia jalan-jalan yang penuh dengan keberkatan, walaupun jalan tersebut dia penat. Dan barang siapa yang membukakan atas dirinya penat akan kejahatan, dia saja nak membebankan diri dia. Contohnya mencuri. Mencuri ini membebankan diri lah. Nak kena tengok CCTV, nak kena tengok Tok Imam ada ke tak ada, nak pecah tabung contohnya. Ataupun nak merompak rumah orang, nak kena tengok dalam YouTube dulu macam mana cara nak kopi pintu. Jadi banyak kepenatan dia tu adalah kepenatan kepada perkara-perkara yang batil. Maka Allah Ta'ala membukakan atasnya 70 pintu kepada khazlan. 70 pintu kepada khazlan ni dia punya makna lebih kurang ginilah. Nampak macam jalan tapi tak ada jalan. Tu makna dia. Contohnya katalah ada 70 pintu. 70 pintu ni pada adatnya kalau kita ketuk dalam 70 mungkin kurang-kurang yang akan buka dekat kita kata 20 pintu. Tak apa jadi tapi ni tak. 70 pintu tu dia ketuk hanya dapat penat saja. Satu pintu pun tak terbuka untuk dia. Jadi kalau kita tengok orang yang mencuri pun, mana ada orang kaya mencuri? Orang berjudi, mana ada orang kaya berjudi? Kalau dia menjalankan bisnes judi, ya dia kaya. Tapi kalau dia kaya kerana judi, tak ada. Walaupun hari ni dia menang sejuta, besok lusa tulat minggu depan miskin balik. Tak ada kayanya dia dengan harta judi tu. Itu secara adatnya. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberikan pula pahala ke atasnya. Dan jika ia tiada berbuat akan dia sekalipun. Contohnya niat dah baik dah. Dia kata Ustaz Kai ni kata ada kelas ganti, dah diumum contoh dekat TV. Jadi nak pergilah. Tapi elok nak pergi, tiba-tiba anak kat rumah lapar. Ayah, WhatsApp ni ayah tolong beli bihun sup jap. Dekat kedai sebelah kami ni tak buka puasa lagi. Dia terlupa kata anak dia puasa ganti contoh. Maka dia pun baliklah layan anak untuk puasa ganti. Niat nak hadir kuliah ada dah tapi tak dapat. Seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah bagi malaikat hafazah. Apa malaikat hafazah? Setengah ulama kata malaikat hafazah ni malaikat yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga rezeki, malaikat yang menjaga dari kebinasaan, malaikat yang menjaga dari sihir, malaikat yang jaga dari segala perbuatan khianat. Ada sebahagian ulama kata malaikat hafazah ini adalah malaikat kiraman katibin. Apa malaikat kiraman katibin? Malaikat yang mencatat segala amalan yang baik dan amalan yang buruk. Malaikat apa lagi? Malaikat raqib dan atid. Maka malaikat kiri kanan ni itu disebut sebagai malaikat kiraman katibin dan juga sebagai malaikat hafazah. Jadi di dalam hadis ini hafazah yang dimaksudkan bukan malaikat yang jaga kita time tidur tu, bukan. Malaikat yang menjaga dalam segala amalan kebajikan atau amalan kejahatan. Kalau dalam amalan kebajikan, dia tulis di dalam buku Illiyin kita panggil. Yaknilah buku catatan amalan-amalan baik.
Kalau buat amalan tak jahat, buat benda tak elok, niat benda tak elok, tak ada. Dia kena buat dulu. Buat dulu, diberikan tempoh untuk bertaubat juga. Diberikan tempoh untuk bertaubat, tempoh tu sampai, maka malaikat tersebut dia akan tulis dalam kitab sijjin, kita panggil. Sijjin ini adalah kitab pada amalan-amalan yang tak baik. Maka Allah Ta'ala berfirman pada malaikat hafazah, yaknilah malaikat kiraman katibin yang mencatat baginya kita segala amal. Surat olehmu, tulis olehmu bagi hambaku itu begini-begini daripadanya pahala. Tulis dekat dia, ni dia pergi kuliah, dia pergi semayang jemaah, dia pergi baca ilmu, dia pergi majlis zikrullah, dia pergi majlis tahlil, dia menghadiri kenduri orang tu, dia menghadiri majlis ini. Tetapi malaikat kata, tidak kami ketahui akan yang demikian itu daripadanya. Kami tak tahu pula masa di hidup hari itu dia perbuat apa yang kau katakan ini, ya Allah. Sebab malaikat ni dia tak pernah terlepas satu, dia tak pernah terlebih satu. Mesti tepat apa yang ditulis malaikat atas izin Allah Ta'ala. Lalu dia kata, dan tiada dalam suratannya. Kalau sungguh kata dia buat amal tu, mesti dah ada dah, ya Allah. Rekod tu dah ada. Namun Allah Ta'ala kata apa? Bahawasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Niat sahaja, cuma ada perkara lain yang menghalang dia daripada dia dapat berbuat amal tersebut. Tapi bagaimana pula kalau dia cuma niat dan ada lagi satu niat? Lagi satu niat apa? Contoh, katalah malam ni tidur, hujan pula. Dia niat nak bangun solat tahajud, tapi dia ada niat kedua. Niat kedua apa dah? Kalau tak bangun, tak apalah. Niat nak buat ada. Dia bila ada niat kedua tu tak masuk ni. Dia yang jadi masuk ni kalau dia tak ada niat kedua. Dia memang istilahnya kalau Melayu kita punya insya-Allah. Pasal nak orang Melayu punya insya-Allah. Insya-Allah orang Melayu ni dia 50-50. Kalau insya-Allah Islam yang benar, itu adalah janji. Janji adalah hutang dan hutang wajib dibayar. Tapi kalau janji istilahnya janji Melayu, insya-Allah Melayu ni kira 50-50. Kalau datang, tak datang. Sama juga kadang macam niat nak datang, tapi ada niat yang kedua. Tapi kalau tak pergi pun tak apa juga. Tak apalah, dapat juga niat nak pergi. Tak boleh. Mesti tetap dengan niat nak pergi. Jangan ada sebarang andaian, kuk sagi tak boleh pergi, jangan. Kerana ia menyalahi takdir, kita panggil. Sebab kita tak tahu apa nak jadi lagi. Kuk mati dulu ke, kuk memang sungguh ada amal lain nak kena buat ke, ataupun kot memang Allah Ta'ala izinkan walaupun ada rintangan tapi dapat juga pergi. Itu sebab kena yakin dengan takdir Allah. Jangan ada niat kedua. Niat kedua dia tak jadi ni. Dia mestilah niat yang satu saja, yaknilah niat nak buat. Jadi tak jadi, itu kira lain cerita dan serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya adalah hikayat. Hikayat ini adalah perkara yang diceritakan dari zaman ke zaman. Itulah hikayat. Bahawasanya ada dua orang bersaudara. Adalah salah seorang daripada keduanya abid yang berbuat ibadah. Ada dua, seorang adalah ahli abid, yaknilah ahli ibadah. Dan yang satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwat, keinginan nafsu. Maknanya dia ni hidup dengan kehendak sendirilah. Apa dia rasa nak buat, dia buat. Dan adalah yang abid itu cita, yaknilah teringin nak melihat iblis. Itu sebab kita kalau boleh jangan pernah ada dalam diri nak tengok syaitan ataupun nak tengok iblis, apatah lagi nak berjumpa. Kerana mereka ini dah tentu-tentu makhluk yang dikatakan Allah musuh yang nyata. Buat apa nak tengok musuh, tak payah tengok. Kerana kalau orang tersebut mudah kena tipu, habis. Tapi kalau orang tersebut, orang contoh macam Sayyidina Umar,
Nah, macam Nabi SAW mana kata iman tu memang syaitan takut pada dia. Itu lain cerita. Maka kalau orang awam macam kita, lebih baik jangan ada sebarang cita-cita bagi melihat iblis. Maka pada suatu hari ia melihat akan iblis. Iblis menjelmakan diri dia. Dan berkata pula iblis baginya, hai menyesal atas engkau. Mana dia nak kata rugilah engkau ni. Telah engkau sia-siakan akan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau. Yaknilah dia menjauhkan diri. Bukan kata buat amalan tu. Menjauhkan diri. Contohnya jauh daripada arak, jauh daripada zina. Dan memenat akan badan engkau. Beribadah ni syaitan, iblis ni kata buat penat je. Padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Di sini pun iblis dah tipu dia dah. Sedangkan Rasulullah pun tak tahu umur Rasulullah sampai berapa. Tiba-tiba iblis ni boleh tahu umur dia sampai berapa kawan tu. Maka nasihat daripada iblis dia kata, maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya. Jadi iblis ni kata, engkau ni 40 tahun dah hidup, banyak dah buat amal, tinggal lagi 40 tahun je, enjoy lah dulu. Lebih kurang. Pun ada juga iblis dengan syaitan pun ada juga tipu kita. Masa muda-muda nak duk rasa tak apalah, tapi lah ni rasanya kurang dah kot perangai aku tu. Mungkin yang dulu-dulu banyak. Nak dia kata tak apalah, tua besok barulah pergi masjid. Muda-muda ni kita karaoke dululah. Tu tak jumpa iblis. Jumpa iblis sembah terus. Tu bahaya. Maka berkatalah yang si Abid tadi setelah ditipu oleh syaitan tu, aku hendak turun pergi muafakat. Dia turun nak pergi bersaudara, dia nak pergi berkawan dengan saudara dia yang di bawah itu pada makan dan minum. Di bawah di sini bukan makna dia ni duduk tingkat atas, saudara dia ni duduk tingkat bawah. Ada. Perumpamaan bawah di sini adalah sudut kehidupan. Kehidupan tingkat yang bawah. Kehidupan tingkat yang hina. Tu. Dengan saudaraku di bawah itu pada makan dan minum, pada segala yang lazat-lazat pada 20 tahun. Dia kata, apa kata kalau dah iblis tahu umur aku 80, tinggal 40, maka aku akan manfaatkan 20 itu ke arah untuk melaksanakan maksiat dan berkawan dengan saudaraku yang jahat itu. Kemudian dia kata, aku taubat dan aku berbuat pula ibadah pada 20 tahun yang tinggal lagi. Tu. Maka dia pun turun kepada saudaranya atas niat. Jadi, dan saudaranya. Itu sebab saya kata tadi, niat yang pertama yang terpakai. Niat kedua dia tak boleh pakai. Nampak dia niat macam mana? Dia niat nak buat jahat dulu. Nak buat jahat dulu. Kok-kok lagi hidup lagi 20 tahun, barulah nak buat. Itu sebab jangan ada double niat. Double niat ni tak sah. Dia kena satu saja. Bila dia ada double niat, dia terpakai hak double tu. Dan saudaranya yang di bawah juga daripada mabuk arak, maka ketahui ia akan dirinya dalam kelakuan yang sangat jahat. Dapat pula hak saudara lagi seorang ni, dalam segala kejahatan yang dia buat, tiba-tiba dia rasa macam nak bertaubat. Sesungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya, yaknilah kerana membinasakan diri. Padahal ia tercampak atas bumi lagi di dalam kelam. Tu perumpamaan tu. Bukan kata dia termasuk dalam tanah tu. Tak, dia terjampak kepada satu suasana kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat dan saudaraku itu di dalam taat dan ibadah. Maka aku masuk ke neraka dan aku masuk syurga. Kemudian berniat ia hendak bertaubat dan hendak berbuat ibadat bersama saudaranya.
maka naik ia kepada saudaranya atas niat yang taat dan ibadah, maka turun saudaranya itu atas niat maksiat, maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya, maka mati akan keduanya. Jadi depa ni sama-sama nak pi berjumpa. Istilahnya kawan ni daripada pusat karaoke, kawan ni daripada masjid. Bawa kereta pung nak jadi cerita bertembung. Contohlah. Maka dua-dua ni mati di atas niat yang masing-masing. Yang ni niatnya nak buat maksiat, yang ni niatnya nak bertaubat. Tak taubat lagi, niat baru. Maka dihasyarkan, yaknilah dihimpunkan, dikumpulkan, yaknilah abid atas maksiat, dan dihasyarkan pula, yaknilah dihimpunkan pula yang asyi itu di atas niat taat dan ibadah. Dihimpunkan itu maknanya dikumpulkan dia dengan pahala, dan seorang lagi dikumpul dan dihimpunkan dengan dosa. Bukan kata Allah Ta'ala ni tak boleh nak ampun, tak boleh nak azab, tak. Allah Ta'ala itu kudratnya bebas bagi kehendak dia. Kalau Allah Ta'ala nak siksa yang abid, walaupun banyak ibadah, Allah Ta'ala boleh siksa. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan ke dalam syurga bagi orang maksiat, walaupun tak pernah bertaubat, Allah Ta'ala maha kudrat untuk memasukkan. Itu kehendak Allah Ta'ala, suka-suka Allah. Cuma menurut sunatullah dan menurut kepada hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran, pada adatnya kalau yang baik dibalas baik, kalau yang jahat dibalas dengan jahat. Dan datang pada hikayat yang kedua, didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan surat amalannya dengan tangan kanan, maka mendapat ia akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia pernah kerjakan di atas dunia. Maka berkata ia, ya Allah, ini bukan suratan takdirku, tiada aku berbuat suatu daripada yang demikian itu. Dia terima apa? Kitab aliyin dari tangan kanan. Makna kata dia ni sejahtera lah. Tahu dah lah. Dia dekat akhirat ni ada 3 jenis manusia. Satu yang akan terima buku dengan kanan, yang ini confirm sejahtera. Ada pula yang kedua, dia terima dengan tangan kiri, yang ni 50-50. Boleh jadi sagi dekat depan tu dia sejahtera, boleh jadi dekat depan tu sagi dia binasa. Dan yang ketiga, yang ni confirm binasa, yaknilah mengambil buku amalan dari belakang. Dalam satu riwayat sebut dari belakang, dia tidak berpaling lah. Dia tidak berpaling ke belakang. Tangan dia tu dimasukkan ke dalam tengkorok dia, kemudian ditembusi ke belakang dan ambil buku amalan. Tu begitulah hina. Tak ada dalam hadis kata dia pusing belakang, tak. Dia ambil dari belakang, tembus. Tu confirm binasa, confirm masuk neraka. Tapi hak ambil belah kiri ni belum tentu. Katalah kat depan tu lagi dia ni kat dunia dulu memang jahat, tapi hak ada seorang ni ahli masjid tapi suka mengumpat dia. Tu jaga-jaga tu. Kadang-kadang kita dalam buat baik pun kita terumpat orang. Mengumpat ni dia ada syarat juga boleh mengumpat. Dalam kitab Tauhid sebut, kalau kita nak melaporkan kejahatan, ada orang dia buat jahat, kita pergi pejabat polis. Takkan polis nak kata apa awak mengumpat dia ni, cerita pasal buruk dia. Tak, polis tersebut dia akan ambil laporan, pergi tangkap kawan tu. Yang kedua, untuk keselamatan, kita nasihat kat jiran kita ni, kalau awak jumpa orang ni lalu, jaga-jaga, dia ni mat dadah ni, lagi dia rompak masuk rumah kita. Yang baru ni viral kan, guard di kawasan taman. Saya tengok dalam Facebook tu, orang rumah saya dia tag saya. Saya pun tengok guard yang menjaga taman tu, security, dia masuk ke dalam satu rumah besar jugalah, dalam rumah orang kaya-kaya lah yang ada guard ni. Dia masuk ke dalam rumah tu, dia buat macam rumah sendiri. Dia buka dia punya baju guard dia tu, tinggal baju t-shirt dalam. Lepas tu dia ada call kawan tu. Dia call pemilik rumah tu perempuan. Katanya ada anak-anak, wallahualam lah, janda ke apa, tak tahulah. Jadi dia call, dia kata, awak ni ada mana? Saya ada kat rumah awak ni. Rumah dia ada CCTV pula. Makanya dia terus buka CCTV melalui handphone dia. Dia tengok, terus terkejut, trauma. Dia tengok lelaki tersebut memang sungguh ada dekat ruang tamu dia.
Kemudian dia pun telefon abang dia ke kakak dia, saya pun baca sekilas aja. Nah, yang berdekatan tinggal di situ suruh pi tengok rumah dia. Sungguh, bahkan gak tu dia lari, tertinggal dia punya baju gak tu. Tu orang kata apa? Nak mengharapkan pegar makan padi. Jadi orang yang menerima buku amalan daripada kiri ini, contohnya begitulah. Dia kata kat jiran dia ni, mak dadah tu kena jaga-jaga dengan dia. Jadi mengumpat tak? Mengumpat tu cerita buruk orang, tapi yang diharuskan dalam Islam. Sama juga macam nipu. Tu yang dia kata tipu sunat. Tipu sunat tak ada, tipu harus ada. Contohnya apa? Menjaga hati. Contoh bini masak, susah-susah dia masak ketung-ketang berpeluh habis semua kat dapur, tiba-tiba dia hidang. Kita makan-makan muka kelak tahan. Rupanya garam lori itu tertumpah dalam periuk. Terlalu masin. Tapi nak jaga hati bini, berpeluh tu kering benda lagi. Lagi kata tak sedap, panas lagi periuk tu. Kan? Bahaya. Lalu kita pun cakap alhamdulillah sedap. Abang ni apa pun makan. Tu nak jaga hati. Yang kedua adalah untuk memperbaiki permusuhan. Contoh A bergaduh dengan B. Maka yang A ni tanya kat kita, B tu ada kutuk-kutuk aku ke? Kita pun bohong lah. Kita kata mana ada. Bahkan dia puji hang lagi. Dia kata hang ni baik sungguh. Hak kita pergi kat B pun sama juga. Kita kata dok A tak ada musuh apa dengan hang lah. A tu punyalah duk puji hang macam-macam. Maka hak ni pun rasa tenang hati, hak ni pun rasa tenang hati, dan sekali depa pun berbaik. Kita nak memperbaiki hubungan di antara dua saudara. Sunat bukan sunat, diharuskan menipu. Yang ketiga, dalam perang. Perang kita panggil sebagai helah, kita menipu musuh. Nampak macam gini, rupanya gini, untuk mengalahkan musuh. Dan yang keempat adalah untuk menyelamatkan nyawa orang yang dizalimi. Contoh macam ada orang kena kejar dengan penjahat. Dia menyorok dekat kita punya rumah ke, dia menyorok kat kita punya, adalah dia menyorok mana-mana, kita tahu tempat dia menyorok. Kemudian orang tu tanya dengan parang-parang, mana nampak tak fulan mesti fulan? Kita kata tak ada lalu sini, rasanya dia lari belah sana tadi. Lalu dia pun pergi cari belah sana, tak ada pun, kerana nak menyelamatkan nyawa. Itu tak apa, itu adalah keharusan di dalam menipu. Boleh baca dalam kitab-kitab tasawuf. Selain daripada itu, tak boleh menipu dan tak boleh mengumpat. Jadi ada kalanya kita ni suka mengatakan orang. Itu sebab kena berjaga-jaga dalam 3 perkara dalam lisan kita. Yang pertama adalah Nabi sebut dalam hadis tu, sarsaruna. Ni perangai manusia sarsaruna. Sarsaruna ini adalah sejenis manusia yang mulut dia suka bercakap. Orang bercakap bahasa ini pun dia ada cerita. Orang bercakap bahasa ini pun dia ada cerita. Orang ada isu tu pun dia nak bahas. Ada isu tu pun dia nak bahas. Macam baru ni lah yang kata isu kiri kanan. Kalau sesama ahli ulama' nak tuntang, lantak mereka lah khilaf sama mereka atas ilmu masing-masing. Kita yang tak tahu apa benda ni macam lalang je. Tu sebab Sayyidina Ali dia pernah sebut, dia kata manusia ni ada 3 jenis. Sayyidina Ali kata, yang pertama dia kata satu orang fa'alimun rabbani, satu orang yang cukup alim. Dia alim dan menjaga diri dia. Yang kedua adalah wa muta'allimu ala sabili najah, yaknilah satu orang penuntut ilmu agama yang berhati-hati dalam setiap perbuatan dia. Dia nak kata apa pun dia hati-hati, dia nak buat sesuatu pun dia hati-hati, pasal dia belajar dan dia juga pelajar. Dan ada yang ketiga kata Sayyidina Ali, yaknilah orang yang wahamajun ra'an utba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin, yaknilah yang ketiga selain daripada itu adalah rakyat jelata. Makna kata orang awam lah, yang mana pengikut tiap suara tiruan, condong mengikut arah angin. Sayyidina Ali tahu lama dah bahawa akan ada satu manusia datang satu isu, ada 3. Yang pertama orang alim. Orang alim dia nak bahas dengan orang alim, lantak lah. Kemudian anak-anak murid. Kebiasaan anak-anak murid ni dia dah tahu dah yang mana betul, yang mana tak betul. Jadi dia ikut saja, dia diam tak cakap banyak. Ada yang ketiga, yang ni belajar pun tidak, mengaji pun tidak, dengar apa pun tidak, faham pun tidak,
kerja nak cakap ikut suka dia. Dia dengar ini dia suka, dia ikut. Dia suka dengar ini, dia ikut. Itu adalah kita sebut sebagai sarsaruna, orang yang suka bercakap tak habis-habis. Jadi kalau ada kawan yang suka bercakap tak mati-mati, cakap kat dia, jangan jadi sarsaruna. Kerana dengan banyak bercakap boleh banyak jadi salah, dan banyak salah boleh jadi banyak dosa. Yang kedua adalah golongan mutasyaddiquna. Mutasyaddiquna ini adalah sejenis manusia yang suka bercakap pasal orang lain. Tak kira lah benda baik ke benda tak baik, dia suka bercakap pasal orang. Asal bersembang kat kedai kopinya, ada saja orang yang dia nak petik. Sat Tok Imam kena, Sat Tok Bilal kena, Sat Tok Kadi kena, Sat Pengerusi kena, Sat Desa kena, Sat Bendahari kena. Habis semua ahli datang kuasa disebut nama dengan dia. Tak ada seorang pun tinggal. Sebab dia ni suka bercakap pasal orang lain. Kalau cakap pasal kebaikan tak apa. Yang takut kalau cakap tentang keburukan dan keaiban. Itu bahaya. Dan yang ketiga adalah sejenis manusia yang sarsaruna, mutasyaddiquna, mutafaihiquna. Mutafaihiquna ni adalah satu manusia yang cerita alih-alih dia aja yang menang. Dia aja yang betul. Salah satunya adalah kalau kita jumpa dia, bila keluar satu kenyataan, dia kata apa? Kan betul aku dah cakap. Tu antara ciri-ciri manusia tu. Dia nak, istilahnya macam mana? Dia nak ambil kredit. Dia nak membanggakan diri dia. Dia nak wujud diri dia. Dia banyak cerita pasal diri dia. Asal bagi contoh je. Tak saya cuba tengok aku. Tengok aku. Aku macam ni. Tak adanya nak cerita contoh orang lain. Kerana dia rasa dia yang baik, orang lain belum cukup baik sama dengan dia. Nabi sebut 3 golongan ni adalah orang yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Maka janganlah kita jadi ahli ibadah yang mana tidak menjaga akan setiap perkataan, yang mana boleh jadi perkataan tersebut kalau salah, terpaksalah dikirimkan pula pahala kita ke dia, tak cukup pahala kita, dikirim pula dosa dari kita, wal'iyadzubillah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ini surat engkau, dan engkau pun berkata, jika ada bagi aku harta. Dia ni dulu masa dia nak buat amal ni, dia pernah cakap, aku ni kalau ada duit lah, aku nak buat haji, aku nak bersedekah, aku nak perang sabil, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, aku tahu niat engkau tu. Itu sebab saya awal tadi saya kata, jangan ada niat yang double. Biar niat tersebut nak buat, kita tuju ke arah nak buat. Kalaupun tak sempat, itu kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu, maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Jadi pasanglah niat. Contoh tak mampu nak pergi haji, tapi dalam hati ni berniat, ya Allah, kalau ada juga rezeki ni, memang pergi juga haji ni. Tengok meninggal dunia tak sempat. Jangan risau, kerana di akhirat pahala haji itu ada, atas asbab daripada niat yang tidak putus. Maka ini menunjukkan bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka sayugianya bagi kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa ke atasnya. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat, dan menghilangkan jahil daripada dirinya dan daripada orang yang jahil, dan menghidupkan agama. Jadi niat awal-awal untuk menuntut ilmu adalah kerana nak mencari redha Allah dan juga keselamatan negeri akhirat. Kalaupun tengok-tengok mengaji lah jadi ustaz. Nah, contoh dalam kitab kitab Ta'limul Muta'allim. Tu nama kitab. Kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Zarnuji. Dia tulis apa? Ada satu peristiwa, nama syekh ni adalah Syekh Hasan bin Ziyad. Saya ingat lupa dah. Syekh Hasan bin Ziyad ni, dia hidup selama 80 tahun dalam keadaan orang awam. Dia bukan tok guru, dia bukan anak murid, dia bukan mengaji pondok. 80 tahun. Lalu Allah Ta'ala memberikan dia umur yang panjang,
Dia kata, apa kata alang-alang dah 80 tahun ni aku menuntut agama. Bukan menuntut agama tu sebab dia nak jadi ahli ulama dah. 80 tahun ni kebiasaannya memang ilmu tersebut untuk dibawa mati sahaja. Nak buat amalan kebajikan supaya selamat dekat akhirat. Nah, contohnya macam ada orang dia ambil PhD. PhD di usia 80 tahun. Tak harap dah nak dapat kerja government ke kerja kerajaan, tak harap dah. Kalaupun dia ambil tu, dia nak jadikan sebagai koleksi ilmu. Jadi dia ni masa umur 80 baru nak mengaji. Ni Syekh Hasan bin Ziyad. Lalu Allah Ta'ala mentakdirkan dia, asbab niat dia tu, Allah Ta'ala panjangkan lagi 40 tahun umur dia. Maka dia tamat belajar umur 120 tahun. Kalau kita 120 tahun bukan kata tak nampak, mata pun terkeluar dah. Tak tahu apa dah 120 ni, nyanyuk dan sebagainya. Tapi keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Kemudian anak murid dia kata apa? Anak murid pada Syekh Hasan bin Ziyad ni, tuan guru aku dipanjangkan lagi umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 40 tahun. Dan 40 tahun itu tuan guru aku berkhidmat sebagai mufti. Jadi total umur dia 160 tahun. Tu. Dalam bab mengaji agama, jangan kata kan, kalau tuan-tuan ni taklah memang tuan-tuan ni kaki mengaji dah. Yang bukan kaki mengaji tu, dia kata dah pencin-pencin ni buat apa lagi dah, malu ke orang lah. Macam-macam lah. Saya dulu masa tahun 2018, saya buka kelas untuk pengajian orang-orang yang berusia. Jadi pengajian orang berusia ni, ada di kalangan yang tak selesa saya buka kelas jam'i. Jam'i ni tak selesa. Sebab malu, dia kata. Jadi saya pun pelik. Kenapa nak malu? Kan kita duduk ramai-ramai. Kita mengaji sama-sama. Dia kata, malulah ustaz. Saya boleh tak nak kelas personal saja? Saya bayar lebih pun tak apa. Tapi saya nak kelas personal saja. Tapi kita pun tak apalah. Lagi orang kata ambil kesempatan. Tak apa. Bayar sama. Tapi saya cuba cari tarikh dan masa untuk peruntukkan awak laki bini saja yang datang. Tu. Sebab memang ada jenis-jenis manusia yang mana bila dah berusia dia rasa macam malulah. Tapi kita jangan malu. Hasil daripada kisah tadi, Syekh Hasan bin Ziyad umur 120 baru jadi mufti. Nak ngaji pun 40 tahun. Lah kali meninggal dunia umur 160 tahun. Itulah yang dikatakan sebagai keberkatan. Jadi menuntut ilmu bukan nak jadi apa-apa, tetapi hanya semata-mata nak mencari redha Allah dan juga keselamatan di negeri akhirat. Dan juga menghilangkan jahil daripada dirinya. Nak menghilangkan rasa ketidaktahuan. Ada setengah orang dia kata jahil ni bodoh. Jahil ni bodoh tu perkataan yang kasar. Tapi jahil ni al-jahlu maknanya tidak mengetahui. Tu maknanya. Itu sebab kalau orang yang jahiliah, mana kata orang yang tak tahu, bukan bodoh. Sebab orang jahiliah, Arab jahiliah dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok contoh Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang bodoh. Mereka ni ahli falsafah, ahli perniagaan, ahli perang, ahli dalam segala ahli. Macam-macam ahli dia orang ni. Ahli dalam bab membela kambing, ahli, memang orang yang pandai-pandai, memang orang yang hebat-hebat. Tapi yang disebut jahiliah tu kerana mereka tak tahu berkenaan dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sebab disebut sebagai jahiliah. Orang yang serba tak tahu berkenaan dengan agama Allah. Bukan orang yang bodoh semata. Sebab kalau orang bodoh, dia ni lembam lah kita panggil. Ataupun sekolah pun tak tinggi. Memang jenis kerja pun biasa-biasa. Tu boleh lah kalau kita nak kata terjemah jahil kepada bodoh. Tapi jahil itu adalah kata kepada tidak tahu. Maka contoh tak tahu baca Fatihah yang betul macam mana. Mengaji, maka menjadi orang yang tahu. Tak tahu macam mana bacaan solat ataupun bacaan doa yang betul. Ada satu peristiwa di satu tempat, dia ni dah berusia dan dulu dia pernah ada CJ4 Senawi. Maka sebab dia ada CJ4 Senawi, orang lantik dia jadi imam surau. Tapi dia ni cuma boleh baca Fatihah dan juga doa, bukan doa, ayat-ayat lazim. Jadi ayat-ayat lazim ni clear lah. Fatihah dia pun clear lah, tak ada masalah. Cuma tang doa semayang masalah. Dia baca doa tu habis tunggang terbalik baris. Bila disiasat-siasat, rupa-rupanya dia ni masa semayang dia dengar orang baca doa.
maka daripada dia dengar, dia teringat, dia hafal. Dia hafal secara automatik. Maka dia baca tu ikut apa yang dia hafal. Tu sebab tak boleh orang yang nak ngaji bahasa Arab ataupun nak membaca bahasa Arab, dia tak boleh dengar semata. Dia kena, contoh kalau dengar semata, mesti tak boleh beza di antara Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Susah nak beza. Contoh boleh beza? Saya pernah sebut dah dulu kat sini. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Apa beza salah dia? Tu kata kalau dengar saja masalah. Kalau kita baca dia punya secara nazirah. Nazirah ni mana? Ada pantauan, ada yang menilai. Tu kita kata nazir tu. Bacaan secara nazirah. Bacaan secara ada orang yang tolong tunjuk. Ni ada satu perkongsian hadis dekat TV tu. Hadis berkenaan dengan Nabi semayang. Ada tulis terang-terang kat situ bagaimana bacaan Sami'allahu liman hamidah. Tuan-tuan AJK tahulah hadis yang mana satu. Sami huruf ain. Sami'a bermakna dengar. Kalau dia buang dia jadi Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dia baca betul, dia ada nazirah dia akan baca Sami Allah, huruf ain yang dimasukkan ke dalam alif lam syamsiah kepadanya perkataan Allah. Tu bila mengaji baru kita akan semakin tahu. Tu yang dikata daripada tak tahu kepada tahu, bukan bodoh dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Sebelum ni dia orang biasa-biasa, bila dia dah pandai, bila dia dah ada ilmu, baru dia dapat menghidupkan agama untuk diri dia. Kerana bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, dan tiada sah zuhud dan taqwa melainkan dengan dengan ilmu dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat badan. Tu ulama sebutlah, bukanlah hadis Nabi. Dia kata tak sah zuhud dan taqwa melainkan dengan ada ilmu dan berniat syukur. Sebab kadang-kadang zuhud pun orang terkeliru sebab dia tak tahu antara zuhud, wara' dengan tawaduk. Dia zuhud ini orang yang tidak terikat, itu zuhud. Contoh Allah Ta'ala bagi dia macam-macam, tapi dia tak terikat dengan macam-macam yang Allah bagi tu. Tetap juga dia boleh menjalankan agama Allah Ta'ala. Sembahyang macam biasa. Ada orang dia tak zuhud, itulah dia lalai. Mentang-mentang Allah dah bagi kaya, tak nampak dah muka di masjid. Contohnya. Yang kedua, orang yang wara'. Wara' ni maknanya menjaga diri. Tu wara' tak apa. Bulan depan kita bahas lebih sikit berkenaan dengan wara'. Dan yang ketiga adalah tawaduk. Tawaduk ini adalah rendah hati. Dia ni profesor, dia ni cikgu, dia ni sekian, tapi bila orang tengok sekilas pandang, tak nampak macam rupa profesor pun. Sebab dia tawaduk, dia low profile. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Jangan nak mengharapkan kemuliaan manusia. Ada orang dia menuntut agama supaya ramai orang boleh panggil dia ceramah, ramai oleh dia, istilahnya dia menggunakan ilmu dia itu untuk mencari dunia dan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja. Jangan menuntut ilmu kerana sebab kalau orang tersebut dia orang yang berilmu, orang yang faqih, kemudian diuji berkhidmat dengan penguasa, bermasalah. Tak apa, kita bahas bulan depan. Sebabnya yang perlu dibahas tu tuan-tuan tengok muka surat 23. Ada muka surat 23 tu. Nanti bulan depan kita bahas. Dan kemuliaan pada raja-raja dan lainnya daripada dunia, maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut. Jadi dengan niat-niat yang disebutkan tadi hak tak baik, tidak akan dapatlah dia kepada fadilat-fadilat menuntut ilmu. Fadilat ni maknanya apa? Yang kata ganjaran macam-macam tu lah. Yang dapat seolah-olah bersedekah, dapat ganjaran seolah-olah itu, maka dia tak dapat. Yang dia dapat cuma dunia sahaja. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu memelihara akan segala adabnya, kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat akan dia, dan tiada berkah padanya melainkan dengan beradab. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhirnya adalah kita akan bahas juga pada bulan hadapan, yaknilah pada membicarakan
adab-adab orang yang menuntut ilmu dan adab-adab kepada guru-guru yang mengajar akan kita kepada ilmu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya ada silap dan salah ataupun terkasar bahasa ataupun ada yang tersakiti hati dan perasaan, saya mohon ampun dan kemaafan, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu juga hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.